Baik, hari ini kita lihat sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, sebelum ni kamu dah belajar ada pelbagai bentuk tenaga kan. Okey, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga haba, tenaga kimia, tenaga elektrik, okey, dan macam-macam tenaga lah. Okey, yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, jadi hari ni kita nak tahu dari mana datangnya sumber tenaga-tenaga yang kita dah belajar sebelum tu. Jadi sumber tenaga ni dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey. Okey, sumber tenaga boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okey, maksud dia sumber tenaga tu tak pernah habis. Okey, dan tak akan habis, sentiasa ada. Okey, sentiasa ada. Kelas yang seterusnya adalah tidak boleh dibaharui. Okey, sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, maksud dia sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ini akan habis apabila sampai masanya. Okey, sumbernya sangat terhad. Maksud dia sedikit. Okey, nanti kita akan lihatlah apa contoh-contohnya. Okey, sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, yang pertama matahari. Okey, sumber daripada matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Okey, jadi matahari ni adalah sumber tenaga yang sentiasa ada. Hari malam sudah tenggelamkan matahari, esok dia akan terbit semula. Okey, jadi sentiasa ada matahari tu. Okey, dia tak akan padam. Okey, jadi apa contoh sumber tenaga yang dapat kita hasilkan daripada matahari ni? Okey, kamu pernah lihat panel solar. Okey, panel solar yang dipasang di atas bumbung rumah. Okey, untuk memerangkap cahaya matahari. Okey, dan juga dan akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, itu menggunakan sumber tenaga matahari. Okey, sentiasa ada kan. Okey, seterusnya tenaga ombak. Okey, ombak wujud secara semula jadi. Okey, ombak di laut tu wujud secara semula jadi. Jadi pergerakan ataupun tenaga kinetik yang ada pada ombak tu boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Adalah dia punya proses-proses ataupun cara-caranya. Seperti inilah kan. Kemudian tenaga air. Tenaga air sentiasa ada di persekitaran. Terutama di kawasan sungai-sungai. Kalau kita lihat contohnya empangan hidroelektrik. Apa maksud empangan hidroelektrik ni? Contoh dia macam ini. Pergerakan air ni, tenaga kinetik yang ada pada air ni digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Sama juga macam ombak tadi adalah proses-proses yang dilakukan. Kemudian tenaga angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Angin ni adalah udara yang bergerak. Jadi macam mana boleh menghasilkan tenaga yang lain? Kalau kamu pernah lihat kincir angin kan, kincir angin ni akan sentiasa berpusing kalau ditiup angin. Jadi adalah proses yang akan berlaku. Jadi kincir angin ni akan menjanakan tenaga elektrik. Kemudian biojisim. Biojisim sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Contoh yang paling senang adalah kayu api. Kayu api. Untuk mendapatkan haba untuk memasak. Dan juga contoh lain seperti ini adalah gambar najis haiwan ataupun tinja haiwan. Najis haiwan ni boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tapi tak ada bau lah tenaga elektrik tu kan. Tak ada bau najis lah kan. Macam mana dia tukar? Jadi najis ni dia akan menghasilkan gas. Gas tu nanti akan dibakar untuk mendidihkan air. Mendidihkan air. Air tu nanti bila didih dia akan menghasilkan wap ataupun kita panggil steam. Steam itulah nanti akan memusingkan kita panggil turbin.
okey, turbin dalam penjana elektrik tu. Bila dah berpusing maka terhasillah elektrik. Okey, jadi dia punya tenaga asal daripada tenaga biojisim. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, okey, sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana. Okey, contohnya bahan api fosil. Apa maksud bahan api fosil? Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Itu maksud dia, sumber tenaga ni tidak boleh dibaharui. Okey, pakai sampai habis. Okey, bahan api fosil. Fosil ni maksud dia mendapan di dalam tanah yang berusia beribu-ribu tahun. Okey, ataupun berjuta-juta tahun. Bahan-bahan organik ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan yang telah mati, okey, dia akan tertanam dalam tanah yang dalam lah, okey, kawasan yang dalam selama berjuta-juta atau beribu-ribu tahun. Adalah proses yang berlaku menyebabkan bahan-bahan organik ini ataupun fosil ini berubah dan menjadi sumber-sumber tenaga. Seperti inilah. Okey, yang pertama arang batu. Okey, kamu jangan keliru. Okey, arang batu dengan kayu arang. Itu berbeza. Kalau kayu arang, dia termasuk di bawah biojisim. Okey, sebab berasal daripada kayu api. Kalau arang batu ni dilombong di bawah tanah. Dikorek dalam tanah baru jumpa arang batu. Okey, arang batu ni kalau di Malaysia, di negara kita digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, adalah tempat untuk membakar arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik, kemudian gas asli. Gas asli dan petroleum ni, okey, dilombong ataupun dicari gali pada tempat yang sama. Okey, di mana ada gas asli, di situ ada minyak petroleum. Okey. Okey, gas asli ni juga digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, dengan membakar gas asli ni, okey, adalah proses yang akan berlaku menukarkan wap air ataupun steam yang dipanaskan kepada tenaga elektrik. Okey. Okey, kemudian petroleum pun sama juga. Okey, petroleum ni kita boleh hasilkan bahan bakar untuk kereta, untuk kenderaan. Okey. Apa lagi? Okey, dan juga ada juga bahan-bahan seperti bahan plastik juga dibuat daripada petroleum. Okey. Okey. Gas asli tadi ni samalah. Okey, ibu kamu gunakan di dapur untuk memasak. Okey. Kalau arang batu ni tak boleh memasak arang batu ni mahal. Okey, yang guna untuk masak tu kayu arang. Dia berbeza. Okey, seterusnya bahan nuklear. Okey, bahan nuklear ni seperti uranium adalah terhad. Okey, uranium ni dilombong di bawah tanah. Okey, dia tak ada jumpa atas pokok, tak ada Okey, bahan uranium ni dilombong di bawah tanah dan sangat terhad, okey, dan cepat habis. Okey, uranium ni kita tak boleh pegang dengan tangan kosong. Okey, bahaya sebab dia adalah bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif ni dia ada radiasi. Okey, radiasi ni maksud dia dia boleh meletup lah, bahaya Okey, radiasi ni kalau terkena kepada kita boleh menyebabkan penyakit yang berbahaya lah, seperti kanser ataupun kecacatan kepada bayi. Okey, sebab tu uranium ni bahaya. Kalau digunakan pun kuantiti dia sangat sedikit. Okey. Okey, dekat negara luar digunakan bahan nuklear ni untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dekat Malaysia ni tak ada lagi lah. Okey, dan juga digunakan untuk menjana tenaga di dalam kapal selam. Kapal perang selam tu, okey, dia menggunakan bahan nuklear, uranium. Okey, kalau kamu lihat info sains dalam buku teks kamu tu, okey, biodiesel ialah bahan api yang dihasilkan daripada minyak sayuran atau lemak haiwan. Bermula Februari 2019, semua stesen minyak di Malaysia membekalkan minyak diesel yang dicampur dengan biodiesel sawit. Okey, kalau kamu pernah tengok ada orang membeli minyak masak yang telah digunakan. Kan kalau kat rumah tu jangan buang. Okey, boleh kita jual untuk dapatkan duit. Okey, sebab nanti minyak masak yang telah digunakan tu akan diproses untuk menjadi minyak biodiesel. Minyak biodiesel ni guna untuk apa? Okey, siapa tahu?
Okey, minyak biodiesel ni digunakan sebagai bahan api kenderaan. Okey, menggantikan minyak diesel ataupun petroleum. Okey, minyak petrol atau minyak diesel. Okey, akan digunakan sebagai bahan api pada kenderaan. Okey, sampai di sini dulu video PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. So, jaga diri baik-baik, duduk rumah, jangan merayau. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.